forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Mulai tentang isu apa. SPRM panggil anak Mahathir, Mizan berhubung siasatan pengubahan wang haram. Saya baca detail sedikit. Sebenarnya Pencegahan Rasuah SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun M. Mizan berhubung dakwaan pengubahan wang haram siasatan ke atas ahli perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Paper atau kertas Pandora. Okey, mari dengan respon Iswadi Mulai dia akhir kita komen macam biasa. Okey, cerita lain. SPRM panggil anak Mahathir, Mizan berhubung siasatan pengubahan wang haram. Suruhanjaya SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Mahathir, Mizan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas ahli perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Papers atau kertas Pandora. Semoga itu, Mizan dipanggil ke SPRM dan notis diberikan mengikut Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta SPRM 2009. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau luar negara dalam tempoh 30 hari daripada notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam kertas Panama. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM dan juga Akta Pengubahan Wang Haram, Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLATP FPUAA. Kenyataan itu menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkaitan dan dinamakan dalam Pandora Papers. Sehingga kini selama 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Pada 10 Januari, SPRM memanggil isteri dan 2 anak bekas Menteri Keuangan Tun Daim untuk memberi keterangan. Baik. Tadi saya diinterview oleh satu online radio. Dia bertanya kepada saya, so dalam cabaran nak menghadapi perkara ini, ada tak apa orang kata risiko kepada kerajaan? Of course ada, saya kata. Kerajaan ni akan menghadapi sebab kita nak kena melawan arus. Kita sekarang ni tak tangkap ikan bilis, kita tangkap jerung tu tuan-tuan. Pada tahun 2018, pada masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak siasat Daim. Dia tak siasat anak dia sendiri. Of course lah, conflict of interest. So pada masa itu ramai orang menghina dan menggeji kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa tak pergi apa orang kata melaksanakan reformasi yang sepatutnya. So bila datang 2023, 2024, siasatan dilakukan dan notis ini dibuat. Dan saya kata untuk nak buat siasatan terhadap AMLA ini, dia bukan satu kerja yang mudah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tadi, siasatan itu sudah bermula sejak Ogos 2022. Yang ini baru serve notice setelah mereka melihat ada, sebenarnya kalau nak cerita, bukan SPRM tak tahu, SPRM dah ada tanda-tanda tu. Butiran-butiran ataupun pembayang-pembayang tu SPRM dah ada dah pada Daim, pada Mirzan, mungkin pada Mahathir, mungkin pada Mozani, Mukris dan sebagainya mungkin. Mungkin pada kroni-kroni lain mungkin. Tanda-tanda tu dah ada, tetapi notis itu diserve supaya mereka boleh masuk dan legally tengok satu persatu benarkah bayangan-bayangan yang mereka dapat tersebut. Dan kalau benar, maka siasatan itu akan dilanjutkan, dan kalau betul, maka mereka akan form charges, membuat satu pendakwaan dan dakwa di atas apa-apa kesalahan yang dilakukan. Kalau benarlah. Peringkat ini tak ada dakwaan lagi. Ini masih lagi peringkat siasatan. So jangan cakap apa-apa lagi. Masih lagi di peringkat siasatan. Benda yang sama juga bila didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kes 1990 yang mana Petronas bail out anak Mahathir. Bila Petronas digunakan duit Petronas untuk bail out anak Mahathir, itu buat secara sivil. Nah, soalan, kenapa Anwar Ibrahim buat secara sivil? Kenapa tak buat secara kriminal? Dia ada dua, tuan-tuan. Kita kena faham. Ini kita belajar undang-undang sikit hari ini. Yang pertama, alright, sivil, pembuktian dia adalah ataupun untuk mendapati seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, ujian kepada bersalah atau tidak bersalah di dalam sivil adalah lebih rendah berbanding dengan kriminal. Kriminal dia menggunakan metod ataupun satu maksim yang dipanggil beyond reasonable doubt, di sebalik keraguan munasabah. Itu kriminal, dia tinggi.
Maksudnya tak ada ragu-ragu langsung pada bukti-bukti itu, baru dia didapati bersalah. Tetapi dalam civil dia rendah, dia menggunakan satu maksim dipanggil balance of probability. Kalau ditimbang tara ada kemungkinan apa yang dinyatakan itu benar atau tidak benar. Dia bukan itu salah atau tidak, benar atau tidak benar. So bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pancing Tun Mahathir supaya saman di dalam Kongres depan saya, Datuk Seri Anwar berucap pada waktu itu, 22 tahun, 22 bulan bagi projek dekat anak dekat kroni, Mahathir saman. Bila Mahathir saman, kita dedahkan dalam parlimen nanti, ada kemungkinan besar kalau benda itu melibatkan pendedahan yang melibatkan jenayah, dia boleh disambung ke mahkamah jenayah selepas mahkamah sivil. Sebab itu saya kata, bila Mahathir pergi zaman Anwar, dia sebenarnya jerut leher sendiri. Dia pergi jerat leher sendiri sebenarnya. Sebab now, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan juga pengurusi Petronas, di mana Petronas menjawab direct kepada Perdana Menteri, ada all the documents untuk nak didedahkan. Bila all the documents dah ada untuk didedahkan, maka Mahathir nak berdalih apa lagi selepas ini. So kita bercakap soal reformasi. This is the reform yang kita nak buat, tuan-tuan. Dan apa yang Mahathir boleh buat sekarang ini? Akhirnya. Ini dia bersuara lah. Dia kata macam ni. Mahathir, anak saya diugut penjara 5 tahun. Bekas Perdana Menteri Mahathir menemplak kerajaan dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia akan dipenjara selama 5 tahun. Tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Di luar sebelum menjadi kerajaan cakap tentang kezaliman pihak berkuasa, katanya. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada SPRM. Okey, dia kata macam mana? Dia kata anak saya didakwa dengan ugutan jika dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan akan dipenjara selama 5 tahun. Tun, pertama, ini bukan zaman awak, di mana awak boleh menangkap orang di bawah ISA sesuka hati. Okay. Yang kedua, di pendakwa raya bukan pendakwa raya, Tun, yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak. Yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak, itu hakim, Tun. Saya tak tahu Tun ni tak tahu undang-undang atau buat-buat tak tahu atau dah nyanyuk. Pendakwa raya tak boleh jatuh hukum pada orang, Tun. Yang boleh jatuh hukum tu hakim. Dan SPRM sekarang ini masih dalam proses menyiasat. Macam mana nak penjara 5 tahun? Dia bukan 5 tahun, Tun. Kalau AMLA ni lebih 5 tahun, 20 tahun kot. Taklah, saya tak tahulah. Kan? Adalah lebih, ada satu tempoh masa yang panjang lah kita kata. Sebab AMLA ni satu akta yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi ada juga orang argue pada saya, dia kata, Iswardi, tak boleh nak saman Tun ni. Kita tak boleh nak saman Daim ni. Tak boleh nak, bukan saman, tak boleh nak heret Daim dan Tun ni ke muka pengadilan. Kenapa? Sebab benda-benda yang dibuat ni tahun 70-an, tahun 80-an. Kan? Pada masa itu akta AMLA ni, akta, untuk makluman tuan-tuan, akta AMLA yang baru ni adalah tahun 2001, kalau tak silap saya. Yap. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Act. Ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Process of Unlawful Activities ni adalah pada tahun 2021. So kalau 2021, bolehkah akta ini mendakwa kes yang berlaku sebelum 2021? Adalah someone yang konon-kononnya pakar undang-undang kata tak boleh. Sebab ni adalah undang-undang baru, sedangkan kesalahan itu dilakukan di bawah akta yang di bawah masa yang lama. Undang-undang ni adalah undang-undang baru, dia kata. Allah, kau tak baca akta ke? Saya tunjukkan akta itu. Di bawah section 2, sub 1. This act shall apply to any serious offence, foreign serious offence or unlawful activities, whether committed before or after the commencement date. Akta ini akan berkuat kuasa kepada mana-mana kesalahan yang serius, kesalahan luar negara yang serius, atau aktiviti unlawful
sama ada dilakukan sebelum atau selepas akta ini diwujudkan. Jadi nak kata boleh lari daripada akta ini, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Dia dalam kriminal ni dia tak ada apa orang kata statutory limitation. Limitation period tu tak ada. Macam kontrak ada 6 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun. Tengoklah. Tapi dalam kriminal ni tak ada. Tuan-tuan boleh mencuri umur 21 tahun, tak ditangkap, tiba-tiba dapat bukti umur 70 tahun, 70 tahun tu tuan-tuan boleh lagi didakwa. Betamax Berhad beroperasi macam biasa walau SPRM siasat Mirzan. Betamax Berhad meneruskan operasi perniagaan seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamax. Berikutan itu, Betamax beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamax kepada para pelanggan. Betamax menyediakan perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada semua otomotif. Mengikut laporan tahunan, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamax dengan 72% menerusi pegangan saham langsung dalam Iskandar Holdings Sdn Bhd. Okey, itu merupakan antara perniagaan Mirzan Mahathir. So, sekarang ini Mirzan telah dipanggil dan menurut Betamax itu tidak mengganggu perniagaan mereka. Dia syarikat dan juga individu ni adalah dua entiti yang berbeza sebenarnya. Pemegang saham dan juga pemegang taruh ataupun stakeholder di dalam sebuah syarikat adalah entiti yang berbeza dengan syarikat. Apa yang berlaku kepada pemegang saham belum tentu akan menjejaskan apa-apa yang berlaku kepada syarikat. Most of the time. Tapi kita tengoklah nanti keadaannya bagaimana. Okey, habis kat situ. Baik, habis. Ni cerita politik lah pula tuan-tuan. Okey. Cerita langkah demi langkah. Dan ada satu lagu. Tak pernahkah kau sadari walaupun yang tersakiti pergi Dubai hantar SD rupanya tak jadi-jadi. Walaupun yang tersakiti tuan-tuan. Kenapa walaupun yang tersakiti? Walaupun tersakiti bukan sebab apa? Sebab dia orang tak dimasukkan dalam rancangan nak jatuhkan kerajaan. Okey, saya nak bagi tahu ni cerita punya tuan-tuan. Cerita dia adalah apa yang berlaku rancangan cerita kerajaan tumbang nak jatuh, Anwar akan terciduk, semua kerajaan ini akan tukar Perdana Menteri baru. Itu semua cerita pejuang. Bukan pejuang. Cerita Saitro-Tun. Kenapa Saitro-Tun bawa cerita itu tuan-tuan? Tujuan Saitro-Tun bawa cerita itu nak tutup kisah Daim disiasat SPRM, nak tutup kisah Tun Mahathir bakal disiasat SPRM dan anak-anak beliau sedang bakal dan akan disiasat SPRM. Itu sebab yang utama dia. Dan yang bestnya, paling best tuan-tuan, apa yang Macai Mahathir ni pergi promote sekarang ini, yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia kalau sekiranya PN memerintah adalah Dr. Samsuri. Now, soalan pertama, dia nak baling kat mana Muhyiddin Yassin? Dia nak campak kat mana Hadi Awang? Adakah mereka nak mengatakan bahawa Hadi Awang tu tak layak nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Okay? Kenapa pula sibuk pula Tun nak mempromosikan PAS? Tuan-tuan tak ingat ke kan PAS dah bergabung dengan Tun? Kan ke Tun dah cum mulut dengan PAS sekarang ini? Tuan-tuan tak ingat ke? Tetapi rancangan itu dia orang tak bincang dengan PAS. Jadi PAS pun termanggu-manggu, terkedu-kedu, tersipu-sipu. Dan PAS mengeluarkan satu kenyataan. Ketika sumber dari Bersatu mendakwa memang tiada usul tidak percaya akan dibawa ke Dewan Rakyat pada sidang akan datang. PAS pula dilaporkan belum membuat keputusan mengenainya. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fazil berkata buat masa ini masih panjang dan lambat lagi Parlimen bersidang untuk parti itu membuat keputusan mengenai. Buat masa ini katanya ahli Parlimen PAS sedang menjalankan tugas seperti biasa. Perkara undi tidak percaya akan diputuskan menjelang Dewan Rakyat nanti. Sidang lambat lagi. Sekarang kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Ahmad Fadil secara sinis menegaskan pihak yang asyik bercakap mengenai usul undi tidak percaya sebelum ini ialah pembangkang dahulu yang kini sudah jadi kerajaan. Jadi kita tak payah bincang soal percaya atau tidak percaya. Kita bincang isu banjir dan sebagainya. Itu lagi penting katanya. Begitulah ucapan seorang yang kecewa tuan-tuan. Itu orang dulu cakap. Kami tak pernah cakap.
Ya ke kamu tak pernah cakap? Mungkin kamu tak pernah cakap specifically lah. Tapi pembangkang yang duk cakap nak tumbang, tak jadi, tak nak bentuk. Akhirnya 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim minta undi percaya atau tidak percaya. Di Dewan Rakyat tempoh hari, masa Parlimen buka, langsung tak berbunyi. So kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim cabar lagi. Siapa nak bawa usul? Speaker kata siapa nak bawa usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri, kemukakan, bersatu keluar kenyataan, kami tak nak bawa usul. PAS kata, tunggu dulu. Erti kata, sekarang ini bersatu dengan PAS pun tak berborak, tak berbincang, tak bercakap, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payah dengar cerita lagi dengan kerajaan tumbang lah apa. Tak payah dengar cerita. Usul pun dia percaya pun mereka tak berani nak bawa. SD saya dah kata tak boleh diterima. Statutory Declaration tidak boleh diterima dah oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tidak akan menerima SD. Kenapa tak terima SD? Saya cerita. Baik. Yang pertama kerana sudah ada Akta Anti Lompat Parti. Apabila seseorang ahli parlimen menandatangani SD, Yang di-Pertuan Agong assume dia sudah pun hilang jawatan sebagai ahli parlimen dan dikira sudah lompat parti. Itu assumption awal yang di-Pertuan Agong akan dapat daripada penasihat undang-undang beliau. Kenapa? Sebab akta itu dah ada kat situ. Tujuan Akta Anti Lompat Parti itu diwujudkan adalah untuk mengelakkan supaya hantar SD. Tetapi tidak ada dalam peruntukan SD mengatakan di dalam parlimen boleh angkat tangan untuk menyokong atau tidak menyokong Perdana Menteri. Itu tak ada. Boleh dilakukan. Kalau nak buat, silakan. Tetapi melalui SD tidak boleh kerana dia di luar parlimen. Itu sudah dikira sebagai mengingkari keputusan parti. Okey, faham? Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan perasan, dan inilah cadangan saya pada tahun 2020 dahulu, sewaktu kerajaan tumbang. Saya kata pada waktu itu, sepatutnya Yang di-Pertuan Agong menurut convention yang biasa berlaku seperti di Britain dan sebagainya, parti yang paling banyak sokongan dia tetapi tak cukup membentuk kerajaan, mereka lah yang perlu dilantik menjadi Perdana Menteri dan mereka kena berunding kepada parti-parti kecil yang lain bagi membentuk kerajaan. Itu yang saya nyatakan pada tahun 2020. Sewaktu kerajaan tumbang, di dalam salah satu live saya. Live saya itulah di Kedai Mamak yang viral lepas itu. Saya kata, itu convention biasa pernah berlaku di Britain kalau tak silap saya, di mana satu parti konservatif, if I'm not mistaken, tak cukup membentuk kerajaan, jadi mereka dilantik jadi Perdana Menteri dan mereka berunding dengan Liberal Democrats, akhirnya membentuk kerajaan. Has been done, can be done. Tetapi pada masa itu Yang di-Pertuan Agong dengan penasihat daripada pengambil undang-undang mengambil inisiatif mengambil SD. Okey, ambil SD, so akhirnya kerajaan pun terbentuk. Tak apalah, itu masing-masing punya pandangan. Bila masuk penggal yang kedua, kaedah inilah yang digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kaedah apa, tuan-tuan? Kaedah di mana majoriti di kalangan minoriti. Pada tahun 2020, masa itu parti yang paling banyak sokongan adalah Pakatan Harapan dengan 80 lebih sokongan walaupun Bersatu dah lompat. Dengan keluarnya Bersatu daripada 112 kerusi, Pakatan Harapan pada waktu itu ada 82 kerusi. 80 lebih, 86 ke macam tu, tak ingat. Sekarang ini keadaan yang sama juga, 80 lebih. So, keadaan yang sekarang ini, exercise yang baru ini, Yang di-Pertuan Agong telah menggunakan, saya tak kata Baginda dengar cakap saya, tak. Itulah adalah kaedah convention yang biasa, iaitu Baginda memanggil parti politik yang paling banyak sokongan daripada kalangan yang tak banyak sokongan, walaupun tak membentuk kerajaan, maka dilantik Perdana Menteri daripada situ, maka dirunding dengan yang lain, maka terbentuklah Pak Wan itu tak suka panggil kerajaan perpaduan. Doesn't matter. Kerajaan perpaduan ke, kerajaan campuran ke, kerajaan apa ke. Sekarang ini, mulai Januari ini, 2024, tidak lagi ada istilah kerajaan perpaduan. Kita sudah menggunakan istilah kerajaan madani. So, kerajaan perpaduan dah tak ada. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dah official bahawa ini sudah dikenali sebagai kerajaan madani. So, kerajaan madani ini adalah coalition government. Kerajaan campuran. Gabungan daripada parti yang paling banyak, majoriti iaitu Pakatan Harapan, berunding dengan parti yang lain dan mereka berpakat membentuk kerajaan. Itu bukan suatu yang asing. It's been done before
pernah berlaku sebelum ini. Jadi bila bawa ke SD tu tak boleh, nak bentuk kerajaan macam tu tak boleh. The only way adalah undi percaya atau tidak percaya di parlimen. Yang itu pun akhirnya PAS menghadapi masalah. Saya baca detail sedikit. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya, sama ada di dalam atau di luar negara, dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. Kata SPM dalam kenyataan di sini pada Khamis. Kalian tuan, kita tunggulah anak Mahathir ni declare sebab Mahathir kata anak ni pandai berniaga. Mahathir tak pernah tolong pun. So tengoklah. Nanti kita tahulah mana yang datang asal-usul duit kekayaan tu. Mari terus menyokong kerajaan berpada Nabi Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum.